إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه تمشون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kan sallallahu sirrah. Dan bahawa ia i'tikad pula bahawa afdal segala makhluk sekaliannya ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk yang paling mulia, tidak ada perundingan lagi dan secara itlaq. Laula kama kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad aku tak jadikan makhluk semua ni. Itulah hebat ya, maknanya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat sayyidul mursalin ya. Wa khataman nabiyyin, semua pangkat-pangkat besar ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka segala rasul-rasul yang lain, kemudian maka segala anbiya, kemudian maka malaikat salawatullah wassalamu alaihim ajmain, kemudian maka segala sahabat radhiyallahu anhum, mana paling afdal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasul-rasul yang ulul azm, kemudian rasul ya, kemudian nabi-nabi, kemudian lepas daripada nabi barulah turun kepada malaikat ya, kemudian kepada segala sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ashabikan nujum ya ayyuktadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit yang mana kamu ambil dan saya kamu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawa i'tikad bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa semuanya akan pergi. Kita di dunia ni bukan nak lama, bukan tongkat langit dan sebentar saja, tapi esok lusa pun kita jalan tak tahu, wallahu alam. Tatkala habis umur mereka itu, makna mereka akan berpisah ya, menunggu masa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai satu rahsia dia, dan mengambil segala arwah, iaitu nyawa mereka itu oleh malakul maut, bukan malikil maut tu, malak. Malik tu salah je tu, dia mim lam kap tu. Boleh je malik, mulk tu. Kalau malak mana malaikat, dia kena baca malakul maut, yang baca malikil maut. Kalau malikil maut, raja maut. Ya, raja maut, bukan raja maut, malak. Malak maknanya malaikat. Iaitulah Israel alaihissalam. Dan ditanya mereka itu dalam kubur. Ini semua antara i'tikad yang dibentangkan secara matan dia atau ringkasan dia. Dan di bawah Israel, enggak menartikan Azrail, marakan Azrail. Iaitulah di bawah dia banyak malaikat-malaikat. Kalau kita bagi kaki tangan ni lah malaikat-malaikat lain yang mengambil nyawa tuan. Dan ditanya mereka itu di dalam kubur, ya, mana ada soal muka dan nakir, dan soalan dia adalah soalan bentuk akidah. Malaikat tak tanya kam arkamis salah, berapa rukun sembahyang, tak ada. Dia tanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu. Ya, yang ditanya masalah makrifat, mengenal Tuhan. Bagi orang kafir dia akan jawab la adri, saya tak tahu. Malaikat titik kan. Sekali dia bantai itu 70 hasta ke dalam bumi kan. Dan pemukul dia tidak boleh diangkat kalau sekiranya berhimpun oleh jin dan manusia dia pada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Tak terangkat tau. Tak macam mana besar kita pun tak tahu. Sekali dia gembat, sekali ke bawah tu, pum. Abang itu baru dalam alam barzah. Belum lagi suasana di mahsyar lagi dahsyat. Matahari sejengkal, bertindih 1000 tindih, Masya Allah. Kalau nak dibayangkan, ke depan makin dahsyat, makin dahsyat. Allah.
Disoal mereka dalam kubur, kemudian daripada ditanam mereka itu. Ya. Persoalan kalau orang tak ada kubur, ya, dia berperang mati hancur jasad dia. Bukan? Ataupun jasad dia makna tidak berkubur. Adakah disoal? Jawab dia disoal. Habis dalam kubur, dah, ini dipanggil isnad 'alal ghalib. Isnad 'alal ghalib, disandarkan soal kubur atas ghalib. Ghalib apa? Ghalibnya manusia ada kubur. Ya, dalam satu kampung tu kalau mati jarang kita ada kubur. Semua ada kubur. Jadi disandarkan kepada kubur, itu dipanggil isnad 'alal ghalib. Isnad atas, kita sandarkan atas kebiasaan manusia mati berkubur. Kalau dia mati tak ada kubur, dia telan rimau ke atau jasad dia hancur, dimakan bom ke apa semua, tetap dia akan ditanya. Yang ditanya bukan jasad dia, roh. Ya, ar-roh, ya, adalah benda yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Roh dia tak ada mati. Ya, roh tak ada mati. Roh adalah hidup, tapi dia makhluk. Dia ada awal dan tidak berakhir. Allah Ta'ala jadikan dia, kemudian Allah Ta'ala kekalkan dia. Itu panggil kekal yang arif. Dengan kekal Tuhan tak sama. Kekal Tuhan kekal yang hakiki. Itu sifat hakiki dia. Adapun kekal roh, juga syurga dan sebagainya, itu arif, benda baru datang. Ini benda yang dikekalkan oleh mana kalau Tuhan nak batal pun tak ada apa, dia mati habis. Tapi tak ada. Yang mati itu jasad kita. Roh kita berpindah lah daripada alam dulu, alamin, alam malak, alam mulki, masuk kemudian alam kubur balik, dan seluruh alam dia pindah. Dia inilah yang hakikat insan yang kita nak jaga ni. Ya, yang bercakap jauh dia sekarang ni. Yang bercakap jauh dia. Dia lah roh. Ya, jasad kita dia cakap, dikeluarkan tengah dan dia keluar kita tengah jawab dia. Dia sentap roh, nyawa daripada hujung kaki sampai kepada lutut. Daripada lutut sampai kepada pusat. Daripada pusat sentap sampai kepada ghargharah. Itu dalam hadis kata malam yugharghir, selama nyawa itu belum sampai kepada ghargharah. Kalau sampai ke sini aja habis. Ya, kulikan abwaabut taubat, diselak pintu taubat, tak ada lagi lah. Dia menangis apa pun tak. Ya, kalau boleh taubat memang dia taubat. Sebab sebelum dia dekat nak mati memang ditayangkan tempat masing-masing. Bila dia dapat situ memang nak taubat, tapi itu taubat tak ada apa lagi dah. Tak diterima. Ya, saat last sekali itu. Maka dia sentap roh tadi, keluarlah. Bila keluar tinggallah sangka, tengangan. Dan maka sebab dalam kitab fiqh itu sunat kita tutupkan mulut lagi dan tutupkan, rapatkan mata. Sebab mata tak akan memandang pemenggiar roh. Dia akan pergi. Ya, berpisah roh, mufarraqatur ruh anil jasad, bercerailah roh dari jasad, itu dipanggil al-maut, kematian. Siap di sana, tunggulah. Start daripada alam barzah, soal muka nakir dan seterusnya. Sama ada nikmat di sana atau sebaliknya. Maka disebab itu kita pun nak buat kerja, ingatkan sana. Ya, kerja biar beringat. Kata tuan-tuan kau ni buat kerja tak beringat, tak memikir. Tu kerja dunia ni, kerja dia besar, lagi besar daripada kerja dunia. Ya, iza arata an tafala amran fatadabbar akibata, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu program, satu kerja buat, maka sila perhati apa kesan ketika kita menghadap Allah Ta'ala besok. Fa in kana khairan, kalau baik famdi, teruskan. Wa in syarran fantahi, kalau tak baik hendaklah kita berhenti, stop. Sebab kehidupan sana amat dahsyat besok. Sebab nikmat sebenar di sana, juga azab sebenar berada di sana. Melainkan perhimpunan yang tertentu jua, ya, kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, ya, orang-orang yang dipilih, itu tak adalah, mereka tidak disoal, orang-orang yang mulia. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka pula, ini yaumul ba'as, dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Ini pun dah dekat tanda-tanda kiamat. Tanda kecil, kalau kita tengok hadis-hadis sahih, tanda kiamat ni sekarang apa tuan? Begitu laju, satu timbul. Kalau masa ni kita dah rasa senang dah, seminggu sekejap ni, ya. Dah berlambak ada tanda kiamat. Tunggu tanda besar. Ya, sekali dekat-dekat besar, ISIS itu antara dalam hadis. Ya, golongan-golongan yang bendera hitam, yang mana mereka itu akan membunuh, yaqtulunal mu'mina wa yatrukунal yahud. Mereka bunuh orang Islam. Kita tengok dalam video dia sembelih dan ditinggalkan akan Yahudi. Orang Yahudi kafir tak sembelih, dia kerja kaum Islam. Dan Nabi kata kalau kau bertemu zaman tu, biarkan dia, maka akhirnya dia akan bergaduh dia sendiri. Dan akhirnya dia akan padam. Ketika itulah tumbuh terbitnya Imam Mahdi, dan ya, Imam Mahdi akan keluar, dan seterusnya proses besar tu, ya. Dan zaman kan makin lama makin dekat, tanda-tanda dah banyak sangat. Jadi mana ingatkan daripada yaumul ba'as, hari dibangkitkan balik. Lepas tu Nabi Ibrahim AS
Ketika dia pergi ke laut, dia nampak bangkai laut tu dimakan ikan laut. Dia tolak ke darat, dimakan pula binatang darat. Tolak ke laut, akhirnya habis. Ya, maka Nabi Ibrahim kata, ya, Rabbi kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, macam mana kau hidupkan balik orang dah mati? Dah tinggal gangka, dah habis semua kan. Atalah segegah Nabi Ibrahim, awalam tu'min, kau tak beriman ke Ibrahim? Nabi Ibrahim kata walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi pertanyaanku untuk memantapkan lagi. Kerana Nabi Ibrahim cari proses kemantapan iman. Kita ni bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, dah ujung-ujung kotai ni. Kalau kita tak buat persiapan tentang memantapkan iman dengan ilmu dan amalan, bimbang-bimbang ledakan akhir zaman ni 73 perpecahan berlaku. 73 puak akan timbul. Tengok macam-macam pahaman sekarang. Kulluhum finnar, semua tu dihumban ke dalam neraka Jahannam. Illa firqatan wahidah, melainkan satu puak. Yang disebut dalam hadis yang lain, may ya'is minkum fasaira ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Rasulullah menyatakan di kalangan sahabat, barang siapa yang dipanjangkan umur Ta'ala, dia akan melihat perpecahan umatku begitu banyak. Macam-macam pahaman ada. Ya, maka kena sambut dia macam mana? Fa alaikum bisunnati, kamu kena wajib berpegang teguh dengan sunnah perjalanan Rasulullah SAW. Ya, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, pengganti-pengganti Rasulullah di kalangan sahabat. Yang terbesar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya yang lain. Cara berpegang, addu 'alaiha bin nawajis, kena gigit dengan gigi geraham. Ini apa maksud? Kinayatun an syiddatut tamassuk ala sunnah. Kinayah isyarat kepada kita pegang sungguh. Kalau bara api biar sampai jadi abu. Itu maksudnya, bahawa dia akan selamat. Gigit dengan gigi geraham. Jangan gigit dengan gigi depan. Kita makan daging yang lihat, daging tetel kan. Kalau kita gigit depan, orang dah balik dah sudah ya. Letak belakang dia rap sekali dia putus. Maknanya kena kuat sungguh berpegang dengan perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab etikat kita ahli sunnah, kita pegang Quran, hadis, ijma'. Ijma' apa? Ijma' sahabat. Ya, makna para sahabat. Kias. Mana jemaah mereka yang diaku oleh Nabi SAW. Ya, khairul qurun qarni, summa alladhina yalunuhum, summa alladhina yalunhum, summa sakata. Sebaik-baik kurun-kurunku, kata baginda SAW. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku, sahabat. Kemudian kurun mengiringi sahabat tabi'in. Stop dekat tu. Kemudian Nabi diam. Bermakna kurun kita ni tak ada jaminan apa-apa. Dan zaman yang kita ada ni zaman yang para sahabat tak nak duduk. Ya, jangan kita kata seronok, sahabat tak nak duduk zaman kita ni. Zaman penuh dengan fitnah. Satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang fitnah yang berlambak-lambak di akhir zaman, tidak selamat melainkan dengan ilmu yang sebenar, yang diambil betul daripada ya, kita berguru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sangat hebat. Besok ceritakan keadaan rosak ke zaman sahabat kata, ya Rasulullah, doakanlah kami agar kami tak bertemu zaman yang sedemikian. Bayangkan kita dengan kenipisan iman dan tak pernah melihat Rasulullah SAW, tak terzaman, tiba-tiba bertemu dengan suasana yang sangat hebat. Ya, kalau tak betul-betul kita berpegang, Masya Allah, bimbang dan bahawasanya dibangkitkan mereka pada hari kiamat dan dihisap. Sebab tu disuruh kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisap. Ya, fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Sila timbang segala perkataan kenyataan kamu dan perbuatan kamu. Timbang dengan apa? Bimizani syariah, dengan neraca syariat. Kita nak buat ni syariat lulus tak? Lulus, buat. Yang macam hadis Nabi jelas. Wa in kana khairan famdih. Kalau baik teruskan Nabi kata. Wa in kana syarran, kalau benda tu tak ada mukhalif li syar'i, maka fantahi, sila stop. Sebab kerja kita di sini tak habis, dia akan menghadap mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat lagi besar tuan. Melainkan perhimpunan orang tertentu, dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisap mereka itu pada mauqif, ya, tempat mereka berhenti mana? Di pada mahsyar. Sebab tu hari-hari kita sebut mahsyar kan. Pagi-pagi dah sebut, bangun daripada sebelum subuh tu dah sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan balik. Sebab mati tidur ni mati kecil dia panggil. Sebab roh yang keluar tu dia panggil ruhul yaqazah, roh kesedaran. Sebab tu orang mati tak sedar, dia orang tidur. Bila dibalik-balik kita sadar balik. Kalau rohul hayat keluar, itu kena pergi beli batu nisan, kena beli kapur baru kan. Itulah habis tamat cerita dia maknanya. Allah karim. Dan hisab mereka pada mauqif atas segala amal mereka itu, ya, satu demi semua dia akan hisab dengan detail, ya, itu. Melainkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, ya. Di antara di golongan syuhada tu di Palestin, kita tengok dia apa, di Lebanon dan di seluruh di mana-mana, di Chechnya, macam-macam, di Rohingya yang diazab mereka, dibunuh, yang mati mereka mati syahid, yadkhulunal jannah bighairi hisab, ya. Di Gaza kita tengok dia bantai tu ni Yahudi binatang tu kan, binatang paling jahat merangkak atau ke bumi. Coba dia orang kafir, si kafir tu taraf dia binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas bumi siapa? Allazina kafaru. Tu ayat Quran terang. Ya, Quran kata orang kafir ni binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Ya, dia tuan-tuan kau jumpa orang kafir kata, ya syarrad dawab. Oi, apa itu? Gitu. Kau jawab je dah kata. Syarrad dawab tu binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Jahat tak jahat dia menolak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menolak ketuhanan. Tonton tengok cerita si Tenggang pun naik angin kan. Ya, ibu yang membeli anak, tiba-tiba anak dah dia kaya raya, ibu dia pergi jumpa, dia kata, kau siapa? Aku lah ibumu. Hai, kau orang mana? Pergi. Kita wah, kau menghajar punya anak. Ini bawa anak dengan ibu, dia bukan anak ibu. Antara makhluk yang fakir, yang hina kita dengan Tuhan, pemilik segala-gala ni. Ya, ahad tunggal, tiba-tiba dicabar ketuhanan Tuhan, dibuatnya patung, kayu dan macam-macam. Ya, sebab tu zalim yang paling besar al-isyraku billah, menyekutu dan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu zalim yang paling besar yang diperangi oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul supaya hapuskan, ya, itulah kesyirikan dan membawa pahaman ataupun agama tauhid. Tauhid lawan dia tasyrik, menyekutukan Tuhan. Sini kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala pemilik. Sebab tu bila orang kafir ni dia engkar aja ketuhanan Allah, maka orang paling jahat dia. Ya. Dia bukan jahat dengan orang kan, jahat dengan Tuhan punya segala makhluk. Bayangkan betapa besar dia. Sebab tu Tuhan sifat dalam Quran tu perangai dia, inna syarrad dawab, sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Habis. Dan mauqif, ya, tempat mereka berhenti untuk dihisap tu, ya, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Allahumma ja'alna minhum. Di antaranya orang yang kekal mengerjakan qiyamul lail. Ya, bangun malam tuan-tuan, jangan tinggal. Kau cari uzur lain lah, insya-Allah dia lepas daripada hisab. Ya, dia yaqumul lail, dia bangun malam, wan nasu niyam, dan kadang manusia tidur, dibangun menghadap Allah Taala. Maka besar martabat dia, dan disebut dalam kitab-kitab bahawasanya mereka itu akan menerima satu ganjaran besar lepas dari azab kubur, masya-Allah. Dan kubur, bila dia dikubur dia senang menjawab, atau lepas maka di depan lebih mudah. Kalau dikubur disangkut, ya, depan jawab dia lagi berat. Ya, itu. Dan ditimbangkan segala amal. So, disuruh timbang amal kita sebelum ditimbang, sebelum dikira, kita kira dulu. Ya. Sebab Syekh Makinuddin Al-Asmari, seorang daripada waliullah, dan antara sebab dia diangkat martabat tinggi di sisi Allah Ta'ala ialah sebab dia melakukan penghisaban sebelum tidur. Tiap-tiap hari sebelum tidur dia ambil, ya, 20 minit ke, kalau kita 10 minit ke, hisap balik. Daripada sejak kita bangun sampai nak tidur balik, apa kita buat? Hisap sejam kita kira, renung balik. Kalau sekiranya bertemu yang baik, amalan salih, kita bersyukur kepada Allah. Ya, la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur ada ziyadah, Tuhan akan tambah lagi. Dan sekiranya bertemu yang tak baik, cepat-cepat kita taubat. Takut-takut kita tidur terus. Ada juga kan orang tidur kalau tak ada kerah terus. Itu maknanya kita hisap sebelum tu. Maka insya-Allah dengan ada penghisaban, mana bersihlah kedudukan dia. Sebagaimana cermin, hisap ni ibarat cermin, mir'ah. Bila kita tengok cermin, nampaklah kita pakai baju terbalik ke, butang tak kena ke, apa sebagainya. Kalau tak tengok, ya, ada orang satu hari tak tengok cermin, ya.
Semua tengok cermin tuan ni. Nak tengok nak adjust biar dia tidak maknanya apa? Pakaian biar kemas, apa itu maknanya. Apa itulah kemas rohani itu lebih besar lagi. Maka kita gunakan apa? Muhasabah. Ya, dan gunakan apa? Penimbangan. Kita timbang balik amalan kita tadi. Dan hisab dia. Dan ditimbang segala amal mereka itu pada neraca. Dan lalu sekalian mereka atas sirat. Dalam syarah Sahih Muslim disebut 17,000 tahun panjang. Kita jam mata highway pun dah mabuk. Ya, jam 10 jam, 20 jam jam. Pening kepala kita. Duduk dalam aircon dalam kereta. Dibayangkan besok matahari biqadir rumhin, sekadar sedingkan. Kita pun tak tahu nak kata macam mana tuan ni. Ya, bayangkan sekarang matahari duduk langit keempat. Saintis sekali ozon dia banyak dah nipis pun kita dah rasa panas ni macam ni. Ya. Dan sekarang ni matahari dikawal oleh 9 orang malaikat. Disebut dalam kitab Mukhtarul Ahadis, malaikat menyimbah salji ke arah matahari. Disembah salji supaya suhu matahari itu mu'tadil, sederhana, dapat diguna pakai oleh penghuni bumi kita ni. Kalau malaikat tu mogok, mampu habis kita semua kan. Ampun jawab dia, garing habis. Bayangkan matahari punya kepanasan kan. Tu langit keempat. Sekarang kita panas pun tak tahan. Kalau 40 darjah lebih pun kita dah tak tahan kan. Tengok besok kalau macam mana kalau biqad rumhin. Rumhin tu ada dua makna. Setengah ulama katakan ila mailin, satu batu. Setengah ulama kata sedingkal. Baiklah kita ambil satu batu dah. Satu batu cukup dah. 10 batu pun tak apa. Masih dalam kawasan bawah. Hancur kan. Tapi tak mati. Itu yang perlu mereka, masya-Allah. Ada yang sampai pusat, ada yang tenggelam terus semasa. Itu dengan kadar aman dia. Lagi kencang dia buat maksiat, lagi tenggelam dia. Dia tenggelamkan diri maksiat, tenggelam lagi besok dia padang mahsyar. Ya, sehingga orang kafir mengata, ya Allah, kami tak sanggup duduk di padang mahsyar, nak masuk neraka lah. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Ya. Dia kena kat padang mahsyar, dia tak tahan dah. Itu maksud dia apa? Kita kena cek balik. Semua suasana dia akan kita lalui. Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda pula akan datang, dia akan makin lama makin dekat. Dan ulama menyebutkan bahawasanya sirat ni gambaran kita dah ada atas dunia ni. Ya. Gambaran kita meniti atas sirat dah ada. Manakala dengan diukur dengan amal kita. Kalau amal kita dah mengerjakan amal soleh, pantas laju, sajulah sana. Ya, kalau lembab dah sana. Ya, dan sana pula ada kalalib. Itu dalam hadis sahih. Siapa yang lalu kan malaikat akan kait. Melayang-layang dia jatuh tuan. Ya, bayangkan ditarik kait jatuh melayang. Malaikat turun kait. Ya, siapa dia yang terkait? Mereka yang rela di dunia, ya, dikait dengan maksiat dan mungkar. Maksiat tarik diikut, mungkar tarik berikut. Kena tarik pum, melayang-melayang. Dalamnya neraka ialah 70 tahun perjalanan. Setengah Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, maka dengan satu wajbah, satu dentuman yang cukup, ya, kuat. Lalu baginda SAW bertanya kepada sahabat, tahu tak kamu apa dentuman itu? Secara beradab, sahabat tanya, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasul menyatakan, itulah batu yang bau sampai, batu yang besar bau sampai ke dasar neraka, yang telah ditolak, dilepaskan daripada mulut neraka untuk memakan masa 70 tahun. Bayangkan tuan, batu kalau kita cempak lautan dunia yang tak sampai 20 km dalam ni pun, kalau kita cempak sekejap dah sampai. Kalau batu besar, dia punya pergi jauh tuan. 1 minit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun. Masya Allah. Ni 70 tahun. Umur kita bukan tak sampai 70 tahun ni. Batu tu berapa dalam ni. Ya, apa itulah tempat bakaran yang maha dahsyat tadi. Allah. Jadi orang akan lalu tu, wa in min syai'in illa wariduha, tidak ada seorang malaikat yang lalu. Cuma cara lalu tu ada yang macam kilat, api neraka boleh tak nampak. Allahumma ja'alna minhum. Ya, dia punya lalu kami. Ada yang macam angin yang kencang laju, ada yang macam berlari, ada berjalan, ada yang mengesut pada dan, ya, ada yang jatuh bangun pun ada juga. Itu suspend juga tu. Ya, dia jatuh tapi tak sempat jatuh, dia bangun balik, jalan jatuh balik atas sirat lagi tu. Bayangkan, ada pengait pula lagi tu. Ini orang yang jatuh maksiat, dia cepat tobat. Dia jatuh maksiat ibarat dia jatuh, tapi dia tobat ibarat dia bangun balik. Ya, itu maknanya. Ada yang mengangkat, ada yang belum, baru nak cecal orang panggil. Ya, buah kaki nak letak di sambar api neraka. Siapa tu? Tu gulungan akilur riba, pemakan riba dan tadi. La'anallahu akilur riba wa muqilahu wa syahidai wa katibah. Allah Taala melaknat orang makan riba
ya, syahid pun dia punya apa, saksi dia, katib dia menulis, kerani dia, habis terlibat habis semua. Ya, itu di antara orang yang akan digentab awal lagi api neraka gentab. Allah, ya. Jadi sirat lambang dia atas dunia lah. Manakah kita nak laju, sini proses dia. Laju ni kita mengerjakan ibadat dengan semangat, insya-Allah laju di sana besok. Kalau lambat dia, lambatlah. Ya, kalau jatuh dia dengan maksiat, maka jatuhlah dia ke dalam lautan besar neraka, tuan-tuan. Ya, Allah. Dan bahawasanya segala orang yang mukminin meminum mereka daripada haud, itu kolam yang disediakan, ya, kolam haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi besar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat mereka itu syafaat, ya, syafaat pada hari kiamat. Orang mukmin didapat, jadi dia mati beriman. Sebab tu wajib kita mempertahankan iman dan akidah, ya, sekuat-kuatnya, jangan sampai tergelincir, tuan. Dan sebesar-besar syafaatnya sallallahu alaihi wasallam ialah asy-syafaatul uzma, ya, iaitulah syafaat yang amat besar pada faslil qada, dan dihimpunkan dengan dahsyat daripada masa suasana yang sampai orang kafir pun tak sanggup masuk neraka. Dia kata kan, cari Nabi Adam 1000 tahun, 1000 tahun baru jumpa Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, aku dengan diri aku tak banyak, aku malu dengan Tuhan. Cari lagi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya beberapa Nabi yang semua tak berani. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Bila sebut Rasulullah SAW, Rasulullah pun sujud. Kemudian Allah Ta'ala kata, irfa' ra'sak sal tu'ta wa syafa'tu syafa', ya Muhammad, angkat kepadamu, ya, irfa' ra'sak sal tu'ta, mintalah aku perkenankan, wasfa'tu syafa', dan beri syafaat, aku akan luluskan syafaat, ya. Maka diminta faslul qada, mana baru disegerakan, maknanya penghisaban, baru tuan-tuan, hisab satu-satu dengan detail pula. Masya Allah, itulah keadaan yang sangat ngeri di sana, tuan-tuan. Sebab tu apa saja kita nak buat, ingat sana, iza arata anta fana'amdan fatadabbar akibatah. Bila kita nak buat satu tindakan, fikir apa kesan dia di sana. Kalau baik, teruskan, Nabi kata, ya, wa in kana syarran pantahi, kalau tak elok, berhenti. Sebab risiko dia amat besar, dia tak ada siapa yang boleh lepas, tuan-tuan. Dan bahawa ia i'tikad pula bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai Rasulullah ialah Arabi. Arabi bukan Arabi. Kalau Arabi itu orang darat, yang Arabi ialah lagi panggil Quraisy. Ya, bangsa yang paling mulia di Arab ialah Quraisy. Iaitu Nabi besar kita Muhammad SAW, anak kepada Abdullah, dan anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, anak kepada Abdul Manaf, anak kepada Qusay, dan anak kepada Kilab, dan anak kepada Murrah, anak kepada Ka'ab, dan anak kepada Luwai, dan anak kepada Ghalib, dan anak-anak Fihrin, anak Malik, anak An-Nadar, atau Kinanah, ya, anak Huzaimah, anak Mudrikah, dan anak Ilyas, anak Mudar, anak Nizar, anak Adnan. Cakap tu ulama bagi. Ada sampai akhir pun ada, tapi tak berapa takut silap. Yang sampai ni clear sampai Adnan ni. Ya. Itu maknanya apa? Nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bondanya ialah Aminah, ya, binti Abdul Wahab, iaitulah anak kepada Abdul Manaf, anak kepada Zuhrah, dan anak Kilab. Dan bahawasnya ialah kesudahan segala anbiya dan mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. La nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa mendakwa nabi, walaupun khusus bagi masa Melayu ke, habis jawab murtad orang tu, keluar daripada agama. Dan bahawasanya diperanakkan, dilahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah, bumi yang kering kontang. Sengaja Allah letakkan kekasih dia, tuan. Banyak hikmat di situ. Ya, kenapa Nabi tak dilahirkan di Europe? Ya, tempat California ke, tempat peranginan Kashmir ke mana, tak ada. Kekasih dia diletak di tengah padang-padang pasir, tuan. Ini menunjukkan anna dunia la qimata laha, bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, dunia itu ada nilai. Kalau ada nilai, ya, dia tak berikan kepada kekasih dia. Maknanya apa? Itu menunjukkan bahawa ukuran bahawasanya dunia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sengaja Allah letakkan Nabi yang dikasih di situ. Ya. Nilai yang besar adalah di akhirat besok. Sebab dalam hadis Nabi kata, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma sakal kafir jar'ata ma'in."
Kalau adalah harga dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dia 11 sayap nyamuk. Bukan 12, 11 sayap nyamuk. Masa kalau kafir jur'ata ma'in, Allah Ta'ala takkan beri orang kafir itu seteguk air pun. Li'annal kafiru aduwullah. Bahawa kafir itu musuh Allah Ta'ala. Tapi sekarang orang tengok orang kafir pun, orang tengok sebelah pantai tu, dah naik habis cuma bangunan diri sebentar. Pada hakikat benda tak ada nilaian. Orang Islam tak memandang besar benda tu. Apa mana dunia tidak ada nilaian. Jangan ukur manusia dengan keduniaan, ukur manusia dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi Allah adalah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Dan dibangkitkan dia padanya di Mekah, dan berpindah ia ke Madinatul Munawwarah, kemudian daripada Isra dan wafat ia sallallahu alaihi wasallam padanya di Madinah, dan dimakamkan padanya dan pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahawasanya syariatnya menasahkan segala syariat yang dahulu atasnya, dan kekal syariatnya hingga hari kiamat. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf, mana orang yang ditaklifkan syar'i yang akil lagi balik, bahawa diketahui akan segala syarat agama dan adalah ia cawang baginya. Semua maknanya syariat agama dikena tahu, dan juga forok-forok agama, iaitu usuluddin, fiqh dan tasawuf. Itu paling tidak mesti diketahui sebagai wajib ainih yang dikenali dengan fardu ain atas setiap individu. Wajib dia membersihkan akidah dengan tauhid, dan membersihkan amalan yang zahir dengan ilmu fiqh, dan membersihkan batin dengan ilmu tasawuf. Dan semua-semua ni, tiga ni adalah makhaz, tempat ambilan dia daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian babu jazri tarikis salah, bab menyatakan menakuti akan orang yang meninggalkan akan sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan 15. 15. Bagi apa? Qala mu'alif karasallahu sirrah. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Muzdad di dalam kitab Ubbab, dan yang disebut oleh Syekh Ismail Al-Mukrih dan Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Raudhut Talib, dan syarahnya ialah Asnal Matalib. Dan barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada ayat Al-Quran dengan ijma' segala ulama atasnya, mengisbatkan dia, atau menambahi satu kalimah daripada Al-Quran serta diiktikadkan akan dia satu ayat daripadanya, atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah dan lain atau lainnya, atau diringan-ringankan sunnah Nabi, seperti bahawa dikata baginya, kerat olehmu kukumu kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka dijawabnya, tiada mahu aku mengerat. Jika ada di sunnah Nabi pun aku tak mahu. Jawab kafir ia. Dia setengah daripada benda yang membatalkan akan akidah. Ada kena jaga dengan baik. Bahawasanya jangan ayat Quran itu ditambah dan jangan dibuang walau satu ayat. Dan lebih lagi diengkar akan dia. Man jahada ayatan minal Quran faqad halal darbu unuqih. Siapa yang menolak satu ayat daripada Quran ni, maka halal dipancung tengkuknya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ai kinayatun anir riddah, menolak itu adalah kinayah pada murtad. Apalagi hukum Islam. Besok kerat tangan, besok habis orang makan sup tangan gitu. Besok kerat tangan apa orang nak kerja gitu kan. Kerat tangan mencuri, yang kau takut kau mencuri ke? Tanya dia. Kan kau lanun perompak, yang kau takut hukum Tuhan. Itu syariat. Benda yang nas qat'i, tak ada khilaf. Siapa engkar dia faqad kafar, maka murtad orang tu, keluar daripada agama. Dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma', misal seperti zina, dia kata zina suka sama suka, dia kata apa salah, dia kata apa salah je, murtad terus, keluar daripada agama dia. Dan liwat, minum arak, mencuri, mengharamkan yang halal. Jadi mana benda yang halal dengan qat'i,
tidak ada khilaf ulama. Tiba-tiba dia ingkar, maka hukum dia apa? Batal iman dan akidah dia. Dan mencuri semua haram tu. Dan halal dengan ijma' seperti berjual beli dan nikah, dan jadi ia kafir. Ya, kalau dia kata jual beli halal kan, atau dia kata riba jual beli sama je kata, jawab dia habis. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, Allah Ta'ala mengharamkan akan riba. Sebab riba di sistem penindasan. Kulli qardin yajibul manfa'an fahuwa riban. Tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat, itu riba. Ya, terbagi pinjam 10,000, kena bayar 12,000. Ya, 12,000 betul riba lah tuan-tuan, lebih. Menarik manfaat, tak kira manfaat kewangan. Ya, orang nak pergi minta hutang dengan kita, orang nak hutang berapa boleh hutang? 5,000 tuan, okey. Orang nak minta hutang 5,000, kau pergi tebas aku punya hutang tu, ada 1 ekar. Hukum dia apa? Riba tuan-tuan, manfaat, bukan wang duit dia tuan. Ya, mana dia nak pergi, kita pergilah. Sebab orang beri hutang ni besar kelebihan dia. Apatah lagi kalau dihapuskan, ya, orang tu pinjam duit kita RM50 tu kan. Ya, tiba tak ada duit susah kita halal, atau kalau 100 ke, ya, kita halal. Kalau 1,000 lagi besar, boleh. Menengung kita 1,000. Kalau boleh, halal lagi kan. Itu maknanya. Bila halalkan akan orang berhutang, kita halal, sabatallahu qadamahu ala sirat. Allah akan tetapkan kaki di atas sirat. Bermakna kalau dia berjalan atas sirat, dia teringat dulu ada orang hutang, Allah akan tahu aku halalkan dia. Siapa halalkan, dia akan tetap, dia tak akan jatuh atas sirat. Itu kelebihan orang hutang. Jadi Imam Nawawi kata, apa saja kelebihan yang telah kau sampai kelebihan pada telinga engkau, maka nak engkau amal walaupun sekali. Apa saja fadilah amal, walaupun sekali kita buat, supaya kita tidak kececeran di akhirat. Fadilah amal ni kita ada buat, walaupun sekali. Yang ni ada buat, jangan ni Allah ni tak sempat, ni terlupa. Ya, habis tu kosong jawab dia. Ya, tu. Jadilah siapa-siapa nak hutang kan, sian ni nak hutang kan, ambillah RM50 lah, kita hutang kan. Tengok dia payah-payah, tak apalah, saya halalkan. Fadilah besar dia dapat. Ya, kalau dia tengok api neraka bukan RM50 tak, 5 juta pun dia bagi, kalau ada. Ya, itu besar ni kita menghapuskan akan hutang orang yang dalam terdesak mana ya. Dan barang siapa yang menghalalkan yang haram, ya, judi haram, ada lesen fahuwa halal, murtad jawab dia. Ya, murtad jawab dia. Tu dia mengucap balik dengan ijma' tu, seperti zina, liwat, minum arak semua tadi kan. Tu. Dan barang siapa menafikan wujub yang diwajibkan dengan ijma', wujub yang mana wajib, contoh semayang 5 waktu, tu tak ada khilaf ulama. Adapun Fatihah lain, Fatihah benda mukhtalaf ya. Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib, mazhab Imam Hanafi tak wajib. Mari pakai ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Kita baca semayang Allahu Akbar, baca inna anzalna ke, baca apa ayat pun sah semayang. Ya, tak baca Fatihah pun sah. Tapi baca Fatihah lebih baik sebab dia meraihkan pendapat Imam Syafi'i. Bahawa Imam Syafi'i pakai hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab ila surah Fatihah. Jadi maknanya benda khilaf. Kalau benda khilaf, dia kata semayang tak wajib baca Fatihah, maka kita tak boleh hukum dia murtad. Dia jadi Hanafi. Dia tak jadi murtad ya. Nak jadi murtad mestilah kalau diingkar benda wajib tu ijma' ulama, kemudian hadis yang sahih mutawatir tiap-tiap tabaqat, kalau diingkar baru kufur. Kalau benda tu macam surah Fatihah tadi yang kita pegang, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tu hadis sahih tapi bukan hadis mutawatir. Hadis tu hadis ahad ya, perawi Zuhar, makna bukan hadis mutawatir, atau banyak syarat lagi ya. Itu lama kita tahu wajib, ingkar wajib, kita tak tahu benda tu mukhtalaf tidak ya. Kalau benda mukhtalaf tak ada kufur kan ya. Tiba-tiba kata Fatihah tak wajib, kafir kau. Oh jangan kan. Ya tak boleh itu, sebab tu tak sampai darjat di mana namanya ijma'. Dia benda ijma' sepakat, kemudian hadis dia sahih, kemudian hadis sahih tiap-tiap tabaqat ya. Itu semayang 5 waktu, tu boleh ya. Kalau kata semayang 5 waktu ni saya semayang je, yang wajib orang Arab je, orang Melayu mana ada dia, jawab dia kafir tu tuan. Atau diubahnya semayang ni 5 dah sekat 3 waktu je tu. Macam-macam tentang akhir zaman tu, Nabi kata pecah per 73 puak tu. Macam-macam fahaman ada tuan ni. Ada pula di pasar di kawasan apa, Tabung apa, pasar besar tu. Pasar apa panggil?
pasal burung. Ada satu surau itu, tapi jawab orang mudah tangkap dah. Dia sembahyang maghrib 4 rakaat. Lebih pula satu, dia panggil bono repak angau. Macam-macam setan nak sesat. Dia tak sembahyang tu, yang sembahyang dia sesat dia tambah rakaat. Ya, tak ada nas 4 rakaat sembahyang maghrib. Macam-macam tadi. Itu tak ada khilaf ulama tu, kufur. Berarti sembahyang 5 waktu dan puasa Ramadan dan zakat dan haji. Ya, kalau dia engkar dia, jawab dia habis. Ya, tu. Engkar dia, kalau tak buat lain. Dia tak sembahyang. Tapi kita tanya sembahyang wajib, sembahyang wajib. Abang tak sembahyang Ustaz? Saya mengakulah saya salah. Lain. Itu dia akan dihumban ke neraka 80 hukbah. Man taraka salah muta'amidan abqahullahu fil nari samanina sanah wa fi kulli sanah hukmatin samanina sanah. Siapa meninggalkan sembahyang satu waktu je, abqahullah, Allah kekalkan dia fil nar samanina hukmah, 80 hukmah, wa fi kulli hukmatin samanina sanah. Ya, satu hukmah 80 tahun kali kan. Oh, banyak. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia pula maut dia dia. Bermakna walau macam mana pun dia ada takkid, mana ada sempadan 80 hukbah, bermakna tak kekal tu maksudnya. Ya, kalau kekal terus. Tu. Tapi berbanding kalau orang tadi dia engkar semayang, ya semayang ni wajib pun. Habis awak dia. Ya, kalau dia kata semayang memang wajib, saya tahulah saya tinggal saya mengaku dosa, itu lain tajuk. Dia tak jadi murtad sebab dia masih beriman dan yakin dengan kewajipan ibadat tersebut. Ya. Berbanding kalau dia semayang, minta kau semayang wajib semayang. Semayang ni kau wajib pun, dia kata, saya suka-suka je gitu. Biar jawab dia. Ya, sebab akidah dia kena jaga ni. Dan barang siapa mendakwa ada nabi kemudian daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia awak dulu kan. Ya, nabi orang Melayu itu. Pandai-pandai dia ni. Pandai-pandai apa? Pandai-pandai buat WhatsApp. Atau membenarkan orang yang mendakwa diri jadi nabi. Dia tak mengaku jadi nabi, tiba-tiba ada orang mengaku nabi. Oh, dia yakin. Ya, ada pun kita tengok dari macam-macam. Nabi kamu tak jamin, nabi kami jamin kami semua syurga. Wah, itu kacau betul ni. Itu habis tu, murtad habis tu. Iaitu jadi kafir pada tanggal iman dia, kufur. Kalau tak bertobat dan tak mengucap balik sampai dia mati, maka masuklah dia dalam neraka secara kekal, khalidina fiha abada. Dan barang siapa menukas, yakni mendakwa tanpa bukti yang cukup atau menuduh sembarangan, maknanya itu makna barang siapa yang menuduh, menukas Siti Aisyah dengan zina. Oh, jahat ni. Bapak Syiah banyak tuan ni, dia bantai sahabat macam-macam. Ya, sampai dia mengkafirkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Udah Syiah ni paling teruk tuan ni. Ya, dia adik-adik Yahudi tuan. Dia banyak bersepak kat Malaysia tuan. Ya, Allah tak dikawal. Atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil serta dihalalkan mengkafirkan dia, maka orang yang kafir itu jadi kafir balik. Man kaffara mu'minan faqad kafar wa man lam yukaffir kafira faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang Islam, orang Islam dia kata kafir, dia atau dipanggil, hei saya kafir, dia panggil. Kafir apa dia? Kafir tu lu panggil dia. Dia main-main dia jam. Faqad kafar, kufur orang tu. Jangan main-main bab merdeka, bab akad, ya bab kufur ni jangan main-main. Ya, sungguh pun jadi, main-main pun jadi. Aduh. Wa man lam yukafir kafira, dan kalau dia tak kafir orang kafir, dia pula kafir. Abu Lahab ni kafir. Saya tak beranilah kafir Abu Lahab. Padahal tegang kafir dan kafir tu balik kat dia balik. Islam nak kita jelas. Yang kafir kata kafir, yang mukmin kata mukmin dah. Ya. Yang tak boleh kita menentu syurga neraka. Itu jaga ya. Dia tengok orang ni buat masalah, ni confirm ahli neraka, tak boleh. Sebab mungkin di akhir hayat dia bertaubat. Ya. Dan orang amal saleh kita kata, wah dia ni confirm syurga ni, dia tak pernah tinggal masjid, tak boleh, tak dibenarkan. Sebab al-ibra bil khawatim, kiraan manusia ke syurga neraka dia kira ujung umar, indantihai ajalihim, ketika dia embus nafas terakhir. Ketika itu kalau keadaan dia beriman, selamat dia. Sebab benda banyak bertukar dalam hadis 4 golongan. Ada di awal baik, akhir pun baik, mati beriman. Allahumma ja'alna minhum. Ada yang kafir awal sampai akhir pun kafir, wa na'udzubillah. Dan ada yang awal Islam, hujung kafir pun, murtad wal ayazabillah. Dan ada yang awal kafir, hujung di Islam pun ada juga. Yang 4 golongan sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Ya, semua kita kena jaga, jangan terperangkap dengan benda itu. Ini ada orang kata, kita tak boleh dah kafirkan dia, mana tahu besok
Makna dia nak mati dia beriman. Kalau macam tu, saya pun tak boleh kata awak Islam. Mana tahu awak Islam nak mati so awak kafir, kan? Macam tu lah, kan? Tak betul itu. Isbatkan hukum yang ada sekarang. Al-hal sekarang dia apa? Beriman lah dia. Kalau dia tak beriman, kufur lah dia, ya. Ada yang tak boleh itu kita memberi penentuan syurga atau neraka. Sebab syurga neraka kita tak tahu lagi. Sebab benda tu boleh berubah kedudukan. Ya, dia boleh masuk Islam balik. Kadang Islam boleh dia dirosak balik. Wal'ayazubillah. Dan satu lagi barang siapa mencita-cita atas kafir, wal'ayazubillah. Dia kata tahun-tahun sekian aku rasa aku nak murtad. Dia cakap dia tu dah murtad tadi dah. Ya, habis autos. Atau ditaklikkannya akan kufur dengan satu, seperti dikata apa, digantung. Jika binasa hartaku atau anakku, ya, jadi Yahudi lah aku. Habis terus. Masa dicakap tu batal tu akidah. Atau jika Nasrani aku, maka jadilah ia kafir orang itu. Ini semua benda-benda yang sangat penting. Iaitulah batas-batas iman dan kufur, ya. Diterangkan di awal supaya apa? Sebab semua ibadat tu dia ada syarat sah dan syarat batal. Kita semayang pun ada syarat sah dan ada perkara membatal. Ini tak mengaji sah semayang ni. Perkara batal semayang dia tak belajar, kan? Tiba-tiba jadi imam semayang, ya. Kemudian dia terkentut tanpa bergerak kain, dia jadi imam juga. Maut Islam orang tak ada, semua nama barakah. Jadi maknanya apa? Dia kena tahu perkara yang membatal dan perkara yang mengesah, perkara yang menguatkan dia. Itu di antara benda-benda yang dibentangkan, insya-Allah. Kemudian summa qala wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ya Allah. Subhanallah khairan anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya. Ya Rabb.